Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu semua? Cikgu harap dan doakan agar kalian berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama ahli keluarga. Dan sama-samalah kita berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir dari bumi ini. Video pengajian cikgu pada hari ini adalah RBT untuk pelajar tingkatan 1, bab 4, tajuk lakaran, iaitu lakaran perspektif 2 titik. Mari kita saksikan video tersebut. Baiklah murid-murid semua, sebelum kita belajar membuat lakaran perspektif 2 titik, mari kita perhatikan dahulu apakah maksud lakaran perspektif. Baik, lakaran perspektif ialah salah satu kaedah terbaik dalam menghasilkan lakaran piktorial dalam bentuk 3 dimensi atau 3D bagi menampakkan bentuk yang lebih realistik. Yang kedua, lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui kaedah 1 titik lenyap, 2 titik lenyap atau 3 titik lenyap. Baik, ini adalah contoh lakaran perspektif 1 titik lenyap. Kemudian di bawah ini adalah contoh lakaran perspektif 2 titik lenyap. Dan yang ketiga adalah contoh lakaran perspektif 3 titik lenyap. Baik, seterusnya, lakaran perspektif ialah satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia. Iaitu objek yang dekat, kita akan nampak saiznya besar, berbanding dengan objek yang jauh, kita akan nampak saiznya kecil. Lakaran perspektif juga adalah kaedah yang lazim digunakan bagi mempersembahkan imej kepada pelanggan, terutama bagi objek besar dan panjang seperti bangunan dan jalan raya. Baik, contohnya seperti gambar di sebelah ni ya, kita akan nampak kereta di depan lebih besar dan kereta yang di bahagian belakang adalah lebih kecil. Itu adalah contoh lakaran perspektif. Baik, seterusnya ini adalah contoh pandangan perspektif bagi lakaran perspektif 1 titik lenyap. Baik, yang kedua lakaran perspektif 2 titik lenyap. Yang ketiga lakaran perspektif 3 titik lenyap, pandangan dari bawah. Dan yang keempat lakaran perspektif 3 titik lenyap, pandangan dari atas. Baik, seterusnya, elemen lakaran perspektif. Terdapat 3 elemen penting untuk menghasilkan lakaran perspektif. Elemen tersebut ialah garis bumi, garis ufuk dan titik lenyap. Okey, apakah maksud garis bumi? Garis bumi atau GB adalah garisan dasar berdirinya sesuatu objek. Okey, kalau contoh di sini kita nampak tiang telefon ni adalah berdiri di atas garis bumi. Yang kedua, garis ufuk, iaitu garisan yang kelihatan memisahkan objek dari langit. Ya. Kemudian TL iaitu titik lenyap adalah titik selari dengan garisan ufuk yang diunjurkan ke arah lakaran hadapan di garisan bumi bagi membentuk pandangan perspektif. Titik lenyap merupakan satu titik di mana semua objek yang menyentuh titik ini tidak kelihatan lagi. Ya, jadi titik lenyap adalah di bahagian sini ya, di kaki langit ni ya. Okey, seterusnya ini adalah contoh lakaran perspektif 1 titik lenyap. Kemudian ini adalah teknik melakar perspektif 1 titik lenyap. Baik, ini pula adalah teknik melakar perspektif 2 titik lenyap. Okey, 2 di kiri dan kanan. Ini pula adalah contoh lakaran perspektif menggunakan kaedah 3 titik lenyap. Ya, kita boleh nampak kedalaman sesuatu tempat atau bahagian. Baik, seterusnya cikgu akan tunjukkan langkah melakar perspektif 2 titik di bawah aras mata. Mari kita saksikan. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan langkah melakar perspektif 2 titik di bawah aras mata. Bila membuat lakaran, pastikan kamu tidak menggunakan pembaris dan mesti menggunakan pensel. Baik, langkah 1, bina garis bumi atau GB. Jadi cikgu menggunakan kaedah garisan terus 2 titik untuk membuat garisan. Okey, kita labelkan dengan GB. Baik, langkah 2, bina garis ufuk GU. Garis bumi GB berada di bawah garis ufuk GU.
Tentukan titik lenyap di sebelah kanan TL2 dan kiri TL1 di atas garis ufuk. Kita buat garis ufuk di sebelah atas. Tentukan titik lenyap di sebelah kanan, tandakan TL2. Di sebelah kiri, tandakan TL1. Baik, ini kita labelkan GU. Di bawah tadi labelkan GB. Seterusnya langkah 3, bina satu ukuran menegak mewakili tinggi objek dan dilabelkan sebagai garisan AB pada garis bumi. Baik, cikgu pilih di tengah-tengah untuk mewakili tinggi objek. Ya, di sini, dan kita labelkan dengan AB. Seterusnya langkah keempat, unjukkan garisan perspektif bermula dari titik A dan titik B ke TL1 dan TL2. Ya, titik A ke TL1, titik A ke TL2. Titik B ke TL1 dan titik B ke TL2. Seterusnya langkah kelima, tandakan panjang objek pada garisan perspektif TL1A dengan titik C. Okey, di sini kita buat untuk panjang objek. Kita tandakan C. Kemudian tandakan lebar objek pada garisan perspektif TL2A dengan titik F. Okey, lebar kita buat di sini dan tandakan dengan F. Unjukkan garisan menegak selari dengan garisan AB bermula dari titik C menjadi garisan CD. Okey, garisan menegak selari dengan AB menjadi CD dan garisan menegak selari dengan AB menjadi FE. Baik, seterusnya langkah ke-6, unjukkan garisan perspektif bermula dari titik D ke TL2 dan titik E ke TL1. Titik G ialah titik persilangan antara garis TL1E dengan TL2D. Okey, kita unjurkan titik D ke TL2 dan titik E ke TL1. Okey, dan tandakan G iaitu titik persilangan antara garis TL1E, ya, TL1E dan TL2D. Baik, di langkah 6 ni juga kamu perlu unjurkan titik F ke TL1 dan titik C ke TL2. Okey. Seterusnya langkah ke-7, legapkan garisan pembinaan objek tersebut sehingga menjadi lakaran perspektif. Okey. Ini adalah garisan pembinaan.
Okey, sambungkan semua titik garisan pembinaan. Okey, ini adalah bentuk bongkar yang dilukis menggunakan kaedah lakaran perspektif 2 titik di bawah aras mata. Okey, legapkan tu maksudnya kita hitamkan ya. Okey, sekian saja daripada cikgu. Baiklah murid-murid, ini adalah hasil lakaran perspektif 2 titik yang cikgu buat tadi. Bermula daripada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6 dan langkah 7. Cikgu harap kamu pun boleh buat sendiri di rumah sehingga mahir. Sekian saja video pengajaran daripada cikgu. Pesanan cikgu, jaga diri baik-baik, setia duduk di rumah, amalkan kebersihan diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Bye.